ayat? Kita dah buang 5, 6, 7, 8, 9. 15 ayat. Ayat. Dulu start bersama 8. 23 ayat. 23 ayat. 4 dengan 2, 25 lagi. Confuse. 3 sini apa? 3, 9. 7. Okey lah. Kita baca daripada ni lah. Page sebelum tu lagi. Page 233 daripada ayat ke-98 sampai habis. Seorang akan baca 3 ayat. Seorang baca 3 ayat daripada muka surat 233 ayat ke-98. Muka awas. Awas dah okey tak? Perlukan ni? Perlukan air. Kalau tak boleh nak bertahan, boleh je tidur kan. Petang-petang ni macam tu lah. Faham je. Okey, seorang 3 ayat. Nanti kita bagi ni lah peluang yang online baca dulu kan. Nazmi, Irfan, kami. Abang baca dulu. Nazmi, Irfan, kami dan kawan-kawan di darat lah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف طرفي النهار وزلفا من الليل إن الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد ينحون عن الفساد في الأرض بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وبذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Allahul Azim. Jazakumullah khair semua di atas bacaan sebentar tadi masing-masing. Jadi macam biasa, kita spend sedikit masa baca terjemahan dan bukalah ruang untuk kawan-kawan semua kongsi ibrah, peringatan-peringatan daripada ayat yang telah kita baca.
Siapa? Adik nak share? Silakan adik. Ataupun apa macam apa syariat kan, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW akan sampaikan kepada seluruh umat kan. Itu satu petiga bahagian yang pertama. Petiga bahagian yang kedua kan, dalam Quran banyak menceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Di mana kisah-kisah Nabi ni Allah ceritakan kepada Nabi untuk teguhkan kan, keyakinan Nabi, dan juga satu petiga akhir daripada Al-Quran banyak menceritakan tentang kan, ancaman-ancaman dan juga nikmat-nikmat yang Allah janjikan kan, buat mereka yang beriman dan juga yang tidak beriman. Selalu kalau kita tengok satu petiga akhir Al-Quran banyak teguhkan tentang akidah kita kan, banyak bagi berita ancaman tentang balasan api neraka yang amat pedih azab dia dan janji-janji syurga yang Wallahualam kita pun tak boleh gambarkan kan, bagaimana nikmat yang Allah sediakan apabila kita tetap beriman dan juga kita akan diberi ganjaran syurga kan. Jadinya tadi dekat ayat 120 tu Allah sebut, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ini wahai Muhammad, agar dengan kisah ini kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Maksudnya Allah jadikan kisah-kisah yang terdahulu dan Allah ceritakan balik semua kisah-kisah Nabi kepada Rasulullah untuk Rasulullah ambil pengajaran, untuk Rasulullah ambil iktibar. Maksudnya bukannya bila mana Rasulullah menghadapi satu masalah kan, dan Allah ingatkan kembali kepada Rasulullah, ingatlah bahawa Nabi-Nabi terdahulu pun aku memuji mereka kan, sebagaimana kamu diuji pada hari ini kan. Bila mana Rasulullah menghadapi kan ancaman-ancaman daripada penduduk Mekah sendiri, bila mana Rasulullah pergi berdakwah di penduduk Taif tu lempar kan balik dakwah yang Nabi bagi tu dengan najis-najisan, lempar dengan batu kan. Bukannya orang dewasa saja, kanak-kanak sendiri pun lempar Nabi dengan batu kan, sehingga darah kan baju Nabi semua. Sehingga kan dalam riwayat kata bila Nabi berjalan tu dekat capal Nabi terdengar bunyi lecak, bukannya lecak air lupak kan, tapi lecak darah Nabi sendiri kan. Dan Allah teguhkan balik kan iman kekuatan Nabi kan, kekuatan dalaman Nabi dengan menceritakan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Jadinya seperti kita juga hari ni kan, kita perlulah banyak baca Quran untuk ambil iktibar daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu dan juga kisah Rasul kita sendiri Rasulullah SAW, untuk kita sama-sama ambil iktibar dan juga kuatkan kita punya rohani dalaman kita, supaya kita dapat teruskan sebahagian dakwah ke seluruh alam, insyaAllah. Terima kasih kepada adik yang share. Sesuai yang di atas saya dengar, kita tak dengar kan, fully clear lah. Tapi menarik lah yang adik tepik ayat 120 surah tadi, di mana Allah SWT menceritakan hikmah kenapa wa kullan naqussu alaika min anba'i rusul. Setiap rasul-rasul itu kami kisahkan semula cerita-cerita mereka kan, dengan tujuan ataupun hikmahnya ialah ma nusabbitu bihi fuadak, yang mana kisah-kisah ini boleh nusabbitu bihi fuadak, dengan benda itu, cerita itu boleh kami nusabbitu, mensabatkan hati kalian. Seorang ulama nama dia ni orang Indonesia, nama dia Rahmat Abdullah. Dia tulis satu buku. Dia bukan tulis buku, dia menulis kata-kata pengantar kepada buku. Buku tu buku Manhaj Syaraki, buku sirah lah. Kemudian dia tulis kata pengantar, tahu kan kata pengantar? Apa? Kata pengantar? Dia macam introduction. Kalau introduction tu penulis sendiri, tapi dia macam kata pengantar buku tu. Macam review dia lah pada buku tu. Kata pengantar, dia quote ayat ini, menceritakan sirah ini perlu dibaca kerana
dia akan memberikan nusabbitu tu, iaitu nusabbitu ni apa Nazmi? Meletakkan ke? Meletakkan dia bertahan sahabat lah. Sahabat ni dah dia confirm dalam surah banyak tempat Quran sebut perkataan sahabat. Jadi dengan kisah-kisah ini dia boleh memfirmkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi komen Syekh tu dia katakan, bila Nabi baca dengan sahabat-sahabat baca kisah-kisah ini, mereka mendapat nusabbitu. Tapi bukan semua orang yang baca Quran dia dapat nusabbitu tu. Kan? Ada je orang baca-baca tapi dia tak dapat juga. Tak dapat menghayati. Kerana apa? Kenapa Mak? Dekat ni bagus, saya boleh tengok soalan dah tengok muka. Sama ni selamat sebab ada kamera tutup. Sebab apa guys? Yang online pun boleh tanya juga kan. Sebab apa Najmi? Ataupun Akrami ke? Kenapa Quran ceritakan kisah-kisah Nabi ni nak bagi nusabit tu sahabat, tapi tak semua orang yang baca ni dia dapat kesahabatan tu. Sahabat. Kenapakah? Betul. Masya-Allah. Adik kata sebab orang yang baca tu dia tidak melalui apa yang dilalui Nabi SAW. Memang Syekh tu sebut benda sama lah. Sebab dia kata Quran ni dia macam dia analogikan, dia memancarkan gelombang. Kan kita ni lah receiver. Kadang gelombang itu dia pancarkan dalam frekuensi tertentu, tapi kita terima dalam frekuensi lain. Kan? So dia tak match. Kita hidup juga besar tapi tak ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita tu mirip peristiwa-peristiwa yang dilalui Nabi SAW. So bila cerita kisah umat terdahulu, kita dapat nak relate kehidupan kita. Kita balik kelas, tiba-tiba cerita pasal Nabi Syuaib kena tindas. Aku tak pernah tindas pun. So dia tak dapat nak menjiwailah. So dia nak ceritakan sendirilah juga kan. Memang surah Hud ni, dia surah-surah yang dinamakan surah-surah Nabi ni menceritakan pengalaman-pengalaman Nabi terdahulu, memang untuk menguatkan hati Nabi SAW. Itu satu poin lah kan. Poin kedua lah, bila Allah menceritakan kisah-kisah ini untuk nusabbitu bihi fuadak, hati kamu, maknanya Nabi SAW sendiri pun dia adalah fasa-fasa dia bukan futul lah kan, dia kata tak wajar dia futul, tapi dia goyah lah. Stand dia kadang-kadang tak firm kan. Cuba bayangkan kita pergi satu tempat, semua orang kata kita gila kan? Jam I tak ramai lagi, pergi jam I, pergi Bangi Mall, gila. Mungkin akan terdetik kepada dia, kata aku ni betul-betul gila kan. Semua orang kata gila. So kerana itu dia memerlukan kisah-kisah ni lah sebagai poin-poin untuk sahabatkan Nabi SAW. So bila kita reflect diri kita ni terlalu jauh lah cara kita mengambil beban salah tu berbanding dengan apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat lah, ridwanullah anhum ajma'in. Baik, jazakallah khair adik. Mungkin lain nak share. Kita ada wakil darat, ada wakil daripada atas talian. Pressure. Kian Kerami ke kan? Kalau ada lah, tapi tak ada paksaan. Ada lagi ke siapa nak share? Wise ke? Imran ke? Ahmad ke? Tak ada, kita tangguh dulu. Adik tak share lagi kan? Kat mana? Oh tu lah, tanah asli tu. Dia nak share satu share sebab selalunya orang akan share ayat ni lah, tak tahulah, mungkin pernah dengar. Ketika Nabi SAW ni wafat, diceritakan dia ada ubat beberapa helai. Kata Anas bin Malik lebih kurang 20 ataupun less than 20
Kelai 10, 11, 10. Mana sikit lah, tak banyak. Tapi ada uban. Ketika Nabi beruban ni, Abu Bakar tanya Nabi, apa yang menyebabkan kau ni beruban? Kan? Sahabat tanya Nabi. Okay, kita kena imagine Nabi ada 20 helai je, tak banyak kan. Kalau rambut orang tu ada 20 helai, dia tak perasan sebenarnya. Kadang-kadang rambut dia panjang. Tapi bila Abu Bakar perasan, dia ni rapat dengan Nabi lah maknanya. Dia untuk main rambut Nabi ke, seru lah. Maksudnya dia ada close relationship dengan Nabi SAW lah, Abu Bakar ni. So Abu Bakar dia perasan Nabi beruban. So tanyalah, apakah yang menyebabkan kau beruban? So Nabi pun menjawab, orang beruban ni sebab apa? Banyak fikir, stres lagi, tua, betul juga kan. Lagi apa lagi? Keturunan. Ada dua faktor lah. Satu faktor genetik, atau faktor lagi faktor aging process kan, termasuklah stres sebagainya. Kalau faktor genetik, dia akan berubah sejak kecil lagi. Ada budak-budak kecil kan, baru umur 6 tahun dah uban dah. Itu mungkin genetik lah, mak ayah dia ke apa kan. Okay, itu kita ketepi. Sebab Nabi ni dia tak, bukan genetik, dia memang uban sebab proses itu. So bila Nabi nak jawab soalan daripada Abu Bakar tu, Nabi kata yang menyebabkan aku ni beruban adalah dia sebut hadis tu, Hud wa akhwatuha. Nanti cari hadis Najmilah cari atau siapa yang ada. Ini sebab ada surah Hud. Sebut itu Hud wa akhwatuha. Hud kat sini merujuk pada surah Hud. Akhwatuha tu merujuk pada surah-surah yang serakan-rakan dengannya. Akhwat tu maksudnya surah tu akhwat. Sebut akhwatuha. Wa akhwatuha. Jadi surah Al-Quran ni sebut sebagai akhwat. Bukan ikhwan. Gurau je. Maknanya ada surah Hud dan beberapa surah lain lah yang menyebabkan Nabi beruban. Dikatakan 5 surah kan. Tapi ada riwayat lain, sahabat lain yang mentafsirkan dalam banyak-banyak surah tu, surah Hud lah yang paling menyebabkan Nabi beruban. Dan dalam banyak-banyak ayat 112 surah Hud inilah yang menyebabkan Nabi beruban. Kalau kita tengok ayat 112, itu di mana Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW dan kita semua sebenarnya kan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi uban ataupun berat terasa bebanan untuk istiqamah itu sehingga menyebabkan Nabi ni beruban ni. Sebab Allah suruh Nabi kata, suruh Nabi, maka istiqamahlah seperti mana engkau diperintahkan. Dari segi bahasa, dia adalah fi'il amar, satu perintah yang tidak ada ruang untuk kompromis. Maknanya dia tak ada cara lain, dia kena istiqamah. Tapi sebenarnya dia tak susah istiqamah. Dia fikir Nabi sebenarnya sedih ataupun risau sebab apa? Sama kan? Sebab kalau kita baca surah Hud ni daripada awal sampai ke ayat Fastaqim ni, dia menceritakan pertemuan-pertemuan di antara para Nabi dan umat masing-masing. Cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yunus, sebelum-sebelum tu kan. Dan semua kisah Nabi ni eventually dia berakhir dengan Nabi itu berjaya, kaum yang tak beriman akan diazab oleh Allah SWT. Maknanya semua Nabi ni survive lah, semuanya istiqamah, semuanya menang. Sepatutnya Nabi dia tak risau pada diri dia sebab dia akan mendapat result yang sama kan. Tapi kemungkinan lah yang menyebabkan Nabi stres adalah dia memikirkan, dia takut kalau umat dia tidak beriman, mereka ni akan mendapat pengakhiran seperti umat-umat yang lain tu, which akan diazab oleh Allah SWT kan. Mungkin benda tu lah menyebabkan dia rasa berat lah nak bawa kerja ni kan. Sampai arahan istiqamah tu begitu membebankan, menyebabkan apa beruban. Kita tak pernah kita fikir satu benda, kita stres sampai rambut kita beruban. Kalau kat kerja ada kan, ada orang di office, profesor-profesor kan, buat fikir kan, buat paper, formula sampai berubah rambut. Tapi jaranglah kita jumpa. Mungkin ada orang yang berubah sebab memikirkan orang lain kan, memikirkan masalah umat, memikirkan terakwah. Jadi ini adalah karakter ataupun bagaimana Nabi SAW ni dia berinteraksi dengan Al-Quran kan. To the extent hebatnya penghayatan kepada Al-Quran tu sampai memberi kesan pada physically dia tu, rambutnya berubah.
kita nak nangis baca Quran pun kalau ada lah kan. Ni berubah ni. Baca Quran berubah. Kata dahsyatnya menjadi ayat-ayat Allah SWT kan. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, bila Nabi pun disuruh untuk istiqamah dalam ayat ini, fastaqim kama umirta, tidak ada arah-arahan yang diberikan kepada Nabi hanya terpakai kepada Nabi, melainkan dinyatakan sedemikianlah. Kesemua arahan-arahan kepada Nabi ini by default dia juga applies untuk siapa, untuk kita kan. Nanti kita akan tengok dalam hadis ke-10 nanti ada fiqh kaedah tu panggil fiqh lah, bukan fiqh, dia panggil kaedah apa kaedah panggil ada kaedah tu dia panggil hadis tu, dia cara 10 tu kan. Maksudnya apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi tu by default akan diperintahkan kepada umat, melainkan ada beberapa hal yang pengecualian. Maknanya dalam ayat ini kalau kita baca, Allah SWT juga menuntut daripada kita semua untuk istiqamah kan, seperti mana yang kita diperintahkan. Kita ni diperintahkan solat, kita kena istiqamah solat kan. Kita diperintahkan untuk menyampaikan Islam, kita kena istiqamah. Apalah kebaikan-kebaikan yang Islam anjurkan kepada kita tu, dituntutlah kepada kita ni untuk istiqamah kan. Walaupun sukarlah untuk istiqamah, sebab dia adalah benda yang dalaman kan. Orang tu dia nak buat tak buat tu, satu dia sendirilah. Yang kedua sebenarnya, even akhir sekali, yang kontrol kita punya hati ni adalah Allah SWT kan. Kita tak boleh mampu nak memastikan kita ni istiqamah, tapi kita boleh mencari jalan lah, mengambil asbab-asbab untuk kita ni firm di atas satu keadaan ni. So mudah-mudahan ayat ni memberi kita motivasi lah, dan juga semangat untuk kita mengambil lah sebab-sebab ataupun jalan-jalan yang boleh menghantarkan kita kepada keistiqamahan dalam kita nak beramal kan. Ketika kita student ni tak banyak halangan. Kalau kita sibuk belajar, dia tak sibuk sebenarnya belajar ni kan, because I've gone through the process. Rasa macam berat waktu belajar, tapi tak berat pun. Tak pressure lagi lah. Kerja lagi banyak. Bila di alam pekerjaan lagi banyak lah halangan-halangan, jumpa orang macam-macam. So sekarang ni waktu yang terbaik lah untuk kita ni belajar Islam, mendalami Islam, mempergandakan amal ibadah kita kan. Kalau kita kurang dekat belajar, waktu kita kerja lah kita akan lagi kurang, sebab masa lagi limited kan. Tapi kalau kita banyak kat belajar, at least kita kurang nanti dia taklah kurang. Katalah kita ni buat apa 100 amalan, 100 kan package tu. Kalau dia kurang waktu kita kerja, dia akan jadi 70. Tapi kalau kita buat 5, dia jadi 3. So better kita ambil waktu belajar ni, mendalami sebanyak mungkin, membiasakan diri dengan susah-susah kan. Macam amal travel, bukan nak puji amal, tapi itulah mengambil semangat tu lah kita sama-sama kan, berusaha lah memahami Islam dan mengambil lah benda, walaupun dia sukar, kita sukar tapi kita cuba kan. Sebab dengan kita melatih diri kita ni sukar, dia akan menaikkan kita punya, kita panggil stress threshold level kita belajar kan. Setiap orang ni dia ada threshold level stress masing-masing. Faham maksud dia? Maksud apa Threshold ni apa Threshold ni adalah minimum tu ataupun maksimum kan. Faham? Contohnya kalau akrami, mungkin dia punya threshold level stress dia sampai tahap 60% dia akan meletup. So kalau kita bagi beban tu lebih daripada 60%, dia tak boleh carry. Tapi Najmi mungkin 80%. Setengah orang lebih mudah stres berbanding orang yang lain, sebab dia punya threshold tu beza-beza lah ikut orang. Tapi kita boleh train minda kita untuk naikkan kita punya threshold tu supaya lebih tinggi kan, supaya dia tak cepat stres bila dia diuji dengan apa-apa lah. Waktu nak train tu sekarang lah, waktu student, waktu tak ada komitmen sangat. Kalau nanti dah kerja tak sempat lah nak fikir kan. Kalau kita tak latih diri kita dengan kadar stres tu ataupun tekanan, bebanan tu, so kita akan end up menjadi orang yang mudah stres dan manja lah bila kita dah kerja nanti. Allah Alam, itu je nak share daripada surah Hud ini. Beberapa teguran actually untuk diri sendiri sebenarnya, and untuk kita memerhatikan amal kita, untuk kita sama-sama cuba untuk konsistenkan dalam apa kita buat walaupun sedikit, supaya dia berkelanjutan
Dan kita bertemu, belajar Islam, tadabbur Quran, kaji ni bukan sebab kita belajar kan, bukan sebab kita student. Tapi kita ada mindset, kita akan buat dia betul salah sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Ada orang dia mungkin sebab dia student, dia rasa free, dia pun join dalam program kan, di program tu keluar sendiri sebenarnya. Ada orang macam sebab kan, so kita nak kita ni buat sebab kefahaman betul dan kita istiqamah lah sehinggalah kita tak ada lagi insya-Allah. Itulah ayat-ayat Allah SWT, nasihat ataupun taujihat daripada Allah SWT kepada Nabi SAW dan juga para sahabat dan sekarang kepada kita semua untuk mencuba sebaik mungkin istiqamah di dalam perkara-perkara kebaikan yang telah pun dianjurkan oleh Allah SWT dan Islam kan. InsyaAllah dengan buat sama-sama insyaAllah kita boleh pergi jauh lah. Allah alam, itu saja nak kongsi daripada surah Hud. Melainkan ada masukan ataupun bangkangan daripada orang-orang di darat ke di atas talian, atau ada nak tambah ke? Silakan Adib, saya nak tambah je. Tak puas je. Ada ke? Mana ada apa ke? Datang jauh Amal ni, kena bagi Amal balik dengan puas. Mak sakit kan? Tak ada apa, okey je. 18. Tadi dia request pula. Tadi minta kita tengok kan ayat 118 di mana Allah Taala firman walau syaa rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Maksudnya dan kalau Tuhan menghendaki tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu, mereka sentiasa berselisih pendapatlah. Sebab dia relate dengan perjalanan sebenarnya surah ni dia kena baca semua kan, baru kita baca ujung ni macam menyimpulkan cerita tu. Tapi based on stories of Nabi ni, kita akan dapati sentiasa adanya perpecahan, perselisihan, macam-macam orang lah, macam-macam. Tak semua orang ikut Nabi masing-masing ni. Sebenarnya orang kata Allah boleh je bagi semua orang ni setuju dengan Nabi, satu pandangan, beriman. Dan Allah telah buat benda tu dalam kisah Nabi Yunus. Kalau kita baca surah nanti, kita akan jumpa lepas Nabi Yunus dia macam kecewa dan sort of surrender, dia pergi, dia balik, semua orang beriman. Dia tinggalkan. Maknanya boleh je Allah buat tanpa kau Yunus. I can do that. Tapi dia tak buat kan. Tapi Allah boleh buat, tapi tak buat. Kenapa dia tak buat? Supaya kita ada peluang untuk pergi dan mengajak mereka pada Islam kan. Membetulkan mereka, ajar mereka, talian mereka kan. Katalah kita pergi sekolah, semua ada Islam lah. So apa lagi ruang-ruang kita nak beramal? Tak adalah. Sembaik je. Bila ada orang yang yang sini boleh jadi macam ni, yang ni besar dia macam tu pemikiran dia, pergi ke sini. So kita boleh memainkan peranan membetulkan mereka. So dapatlah ganjaran kat kita kan. Tapi kalau Allah nak, Allah boleh je bagi semua orang sampai tan lah. So sebenarnya ada hikmah lah kenapa manusia ni dia pelbagai, dia unik kan. Tapi macam tu lah, efek dalam Islam tu banyak dia punya ni kan, aliran-aliran. Itu juga nak share umatan wahidah. Jazakumullah khair semua. Berapa poin lah kita tengok hari ni. Tadi adik share tentang fungsi kisah Nabi yang disebut dalam Quran ni, yang sepatutnya menguatkan hati kita semua. Jadi kalau down, putus asa, kecewa, boleh baca Al-Quran. Kita baca kisah-kisah umat terdahulu. Yang kedua, kita cerita juga tentang Allah SWT memberi pengarahan kepada Nabi untuk istiqamah, dan benda sangat berat sehingga Nabi berubah. Dan yang ketiga, cerita tentang umatan wahidah lah, yang mana Allah boleh je nak bagi semua orang ni beriman, satu pattern sebagainya, tapi dia tak buat macam tu. Walaupun dia boleh buat kan. Of course ada hikmah-hikmah kenapa beliau, kenapa Allah SWT tidak buat sedemikian. Banyak lagi ayat-ayat menarik dari surah Hud ni. Mungkin boleh sama-sama tadabbur sendiri lepas ni dengan kawan-kawan dekat bilik, hostel, kelas sebagainya. Dan bolehlah gear up kan untuk membaca dan tadabbur ayat Quran dan merujuk tafsir lah sekali lagi.
sebagai persiapan untuk kita ni bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab dia adalah waktu yang paling baik untuk kita revision kita punya kefahaman Al-Quran ni. Di atas sana ada tak nak share apa? Di atas talian daripada Usim. Kalau tak ada, tak apa. Kita nak sambung sikit sambung baca hadis yang kedua. Boleh share screen.